Assalamualaikum dan salam. Hari ini saya Nur Amira binti Salim dan ahli kumpulan Awati binti Ismail akan menjalankan pembentangan rancangan pengajaran harian kami. Kami memilih tajuk migrasi sebagai topik pengajaran. Bagi objektif pembelajaran, yang pertama ialah murid dapat menyatakan konsep migrasi penduduk secara lisan, dan kedua, dapat menjelaskan perbezaan antara migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa dengan menjalankan aktiviti berkumpulan membuat peta minda. Dan ketiga, murid dapat dengan menguraikan contoh migrasi dalaman dan juga migrasi antarabangsa dengan menjalankan aktiviti pembentangan. Bagi EMK, topik pengajaran ini kreativiti dan juga sikap bekerjasama antara ahli kumpulan, dan bahan bantu mengajar yang kami gunakan adalah peta minda yang menunjukkan perbezaan antara migrasi dalam migrasi antarabangsa, dan saya akan menggunakan gambar-gambar ataupun video yang berkaitan dengan migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Bagi bahagian saya akan menerangkan set induksi, langkah 1 penerangan dan langkah 2 penerokaan. Bagi set induksi terlebih dahulu, pada bahagian ini saya akan memberitahu dahulu tajuk dan juga objektif pembelajaran pada hari tersebut, dan saya akan meminta pelajar untuk menukar tempat masing-masing, dan selepas itu saya akan bertanya apa yang mereka faham berdasarkan pertukaran tempat tersebut, dan seterusnya pelajar akan jawablah apa yang mereka faham, apa pendapat mereka, dan seterusnya saya akan membuat rumusan berdasarkan pendapat-pendapat mereka. Mungkin ada pendapat yang mereka berikan tu betul dan ada setengah juga tidak betul. Jadi pada sandwich tersebut saya akan rumuskan kembali apa yang mereka cakap, dan saya akan memberitahu topik pengajaran pada hari tersebut. Dan bagi langkah 1, penerangan, di mana pengajaran ini berasaskan kepada standard kandungan, iaitu migrasi penduduk. Dan pertama saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu konsep migrasi penduduk dengan menggunakan buku teks dan juga bahan-bahan bacaan yang lain. Dan seterusnya saya juga akan menerangkan perbezaan antara migrasi penduduk, migrasi dalaman dengan juga migrasi antarabangsa menggunakan papan putih, di mana saya akan menunjukkan dengan lebih detail berkaitan dengan migrasi dalaman dengan migrasi antarabangsa, dan pelajar dapat melihat perbezaan tersebut dengan saya membuat kotak atas di papan putih tersebut, supaya murid dapat membezakan jenis migrasi dalaman dan juga migrasi antarabangsa. Dan seterusnya saya juga akan menunjukkan contoh-contoh migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa menggunakan video dan juga gambar daripada LCD, bagi membolehkan pelajar tu lebih faham tentang apa yang ingin disampaikan dan jelas mengenai jenis-jenis migrasi dalaman dan juga migrasi antarabangsa. Ini merupakan salah satu migrasi dalaman yang berlaku, di mana saya mengambil daripada sebuah filem. Dan yang seterusnya adalah ini migrasi antarabangsa, di mana kita dapat lihat ramai warga asing yang datang ke Kuala Lumpur. Dan bagi penerokaan pula, pada bahagian ini pelajar akan menjalankan aktiviti berkumpulan, di mana saya akan membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan, dan setiap kumpulan tu perlu memainkan peranan lah. Mereka akan membuat peta minda yang berkaitan dengan migrasi penduduk, di mana mengikut kreativiti masing-masing, dan mereka akan membuat
memasukkan konsep perbezaan migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa beserta dengan contoh-contoh yang mereka faham dan mereka boleh aplikasikan bila mereka berhadapan dengan bila keluar nanti. Dan seterusnya adalah selepas itu saya memberikan penerangan. Saya akan menyediakan manila dan juga pen untuk mereka membuat persiapan lah. Dan saya akan juga memberikan masa 15 minit kepada setiap ahli kumpulan untuk membuat perbincangan dan juga membuat hasil kerja yang sudah saya berikan. Selepas 15 minit itu saya akan meminta ahli kumpulan untuk menampal hasil kerja mereka ke setiap bahagian dinding dan kumpulan lain akan memberi komen terhadap hasil kerja mereka tersebut. Selepas itu saya akan menyuruh mereka untuk menjalankan perbentangan. Setiap ahli kumpulan akan menjalankan perbentangan di mana ahli kumpulan itu akan menjalankan dan membentangkan dan membentangkan hasil kerja yang telah mereka lakukan dan akan melihat komen-komen yang diberikan oleh rakan mereka. Okey, itu sahaja yang daripada saya. Okey, bagi bahagian langkah 3 pengembangan dan juga dan juga penutup akan diterangkan oleh rakan saya, iaitu Awati binti Ismail. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan mengenai langkah yang ketiga dalam sesi PDP, iaitu langkah pengembangan, dan juga langkah yang terakhir dalam sesi PDP, iaitu langkah penutup. Yang pertama sekali saya akan menerangkan mengenai langkah yang ketiga, iaitu pengembangan. Langkah pengembangan ini melibatkan guru memberi soalan pengukuhan yang merangkumi setiap tajuk yang diajar pada hari tersebut. Dalam konteks ini, saya akan memberikan latihan pengukuhan berkaitan tajuk migrasi, iaitu konsep migrasi dan juga perbezaan antara migrasi dalaman dengan migrasi antarabangsa beserta contoh. Ini merupakan latihan pengukuhan yang telah saya sediakan dan murid perlu menjawab ke semua soalan ini. Apa yang akan saya lakukan ialah selepas murid selesai menjalankan aktiviti berkumpulan, saya akan memberikan latihan pengukuhan yang berkaitan tajuk migrasi seperti saya tunjukkan sebentar tadi. Kemudian saya akan memberikan masa selama 10 minit kepada murid untuk mereka menjawab ke semua soalan yang telah disediakan. Dan saya juga akan membenarkan murid untuk merujuk pada peta minda yang telah mereka hasilkan semasa aktiviti berkumpulan sekiranya mereka benar-benar tidak tahu untuk mencari jawapan atau tidak tahu untuk menulis jawapan. Sebaliknya bagi murid yang faham, mereka tidak perlu untuk merujuk peta minda tersebut. Sebaliknya mereka hanya perlu untuk menulis jawapan mereka menggunakan pemahaman mereka yang tersendiri. Kemudian setelah tamatnya 10 minit itu, saya akan berbincang jawapan latihan itu bersama-sama dengan murid. Untuk setiap soalan, saya akan menyuruh 3 orang murid untuk bangun dan menyatakan jawapan mereka. Kemudian jawapan tersebut akan dibincangkan bersama-sama dengan rakan sekelas sama jawapan itu diterima ataupun tidak. Saya berpendapat latihan pengukuhan ini sangat penting diberikan kepada murid kerana melalui latihan pengukuhan ini, murid dapat mengukuhkan lagi pemahaman mereka di samping guru juga dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman murid-muridnya terhadap topik yang dipelajari pada hari itu. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai langkah yang terakhir dalam sesi PDP, iaitu langkah penutup. Penutup ini seperti kita tahu merupakan rumusan hasil pembelajaran pada hari tersebut. Apa yang akan saya lakukan ialah saya akan bertanya kepada semua pelajar mengenai apa yang mereka pelajari pada hari itu. Kemudian saya akan menyuruh seorang pelajar untuk bangun dan menyatakan atau merumuskan semula mengenai pembelajaran pada hari itu. Saya juga akan bertanyakan mengenai aktiviti berkumpulan yang telah mereka jalankan, apa yang murid tersebut dapat daripada aktiviti tersebut dan sama ada dia merasakan aktiviti itu membosankan atau mengembirakan. Kemudian saya juga akan membuat rumusan secara keseluruhan mengenai topik yang dipelajari dan apa harapan saya terhadap murid-murid. Dan sebelum saya mengakhiri kelas, saya akan memberi latihan tambahan kepada pelajar untuk disiapkan di rumah. Saya berpendapat latihan tambahan ini penting diberikan kepada pelajar kerana supaya mereka dapat mengukuhkan lagi kefahaman mereka berkaitan tajuk migrasi ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.